Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah untuk pengajian mukhtasar kita kita kesambung bab hal-hal yang berhubungan dengan miqat pada muka surat 594 ya. Muka surat 594. Jadi perbincangan ini masih lagi berkait dengan ibadat haji dan umrah. Muka surat 954 bab hal-hal yang berkaitan dengan miqat. Ya? 594. 594. Tukar ya. Hal-hal yang berkaitan ataupun berhubungan dengan miqat ya. Jadi miqat ni kita fahamlah apa maksud miqat tu, tepat permulaan niat ihram itu. Jadi miqat ni telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dari arah mana kita berada, maka kita mesti bermiqat itu. Cuma di sini dalam perbincangan pada pagi ini ada sedikit maklumat tambahan sebagai kelonggaran miqat itu. Baik, cuba kita tengok di sini. Imam Syafi'i berkata, apabila seseorang yang berihram untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah, mana dia tidak lalu ke miqat, dia ambil jalan lain misalnya, itu maksud tidak melewati miqat itu, kemudian ia kembali ke miqat untuk mengulangi ihramnya, maka ketika kembali ia tetap dalam keadaan ihram. Maksud dianya, bila dia lepas tu, dia kena potong balik, kena pergi ke kawasan miqat itu. Kena pergi kawasan. Jadi maknanya, bila dia tidak niat ihram di miqat, dia tidak kira berihram sebenarnya. Itu maksudnya. Mana kalau dia lepas, dia tetap kena rujuk semula. Ada ke miqat itu. Dia tak boleh. Baik. Itu kenyataan umumnya. Itu kenyataan umum. Mana tetap kena ihram lah. Kena ihram di miqat itu. Kalau ada orang tanya gini. Sebab kalau bahasa Arab dia tu lebih terai lagi. Lebih mudah lagi kita faham. Ni kita terlepas lah ni. Terlepas. Dia kena undur semula. Pergi. Kita kata mesti kau gitu ataupun tak apalah, kita tengok selepas ni. Kita tengok selepas ni. Kalau ada orang bertanya, bagaimana mungkin anda menyuruhnya kembali ke miqat? Sebab dia telah melepasi miqat itu. Kena kembali semula. Situ kena setiap niat ihram. Apa Imam Syafi'i bertegah gitu? Dia tak boleh tu dalam keadaan tidak di miqat itu. Ikut-ikut nak niat ihram tak boleh. Dia kena tahu. Boleh tak diorder tapi pergi miqat lain? Boleh. Tak ada masalah lepas ni ada. Boleh. Dia potong galah lain. Tak apa. Tu. Padahal anda mengharuskannya memakai ihram di mana ihram tersebut dimulai bukan dari miqat. Kayak kita, kadang-kadang kita pakai bukan ihram, pakai kain ihram tu tidak di miqat pun tak apa. Kadang-kadang di kain lagi pakai dah. Sebab dia malas nak salin dalam perjalanan, tak ada masalah tu. Baik. Jadi pakai ihram tu, kain ihram, memakai ihram tu boleh walaupun bukan di miqat. Adakah anda mendasar ke pendapat tersebut berdasar pada asar, yakni perbuatan sahabat, ataupun Ibnu Abbas, atau dari sahabat lain, atau berdasar kepada qiyas? Ada orang tanya gitulah. Sebab dia kitab Al-Um ni, di segi metodologinya, banyak Imam Syafi'i guna metod, dia panggil muhawarah, dialog. Antara soal jawab tu banyak diguna kaedah tu lah. Dia tadi kan Imam Syafi'i kata, seseorang tu kalau dia melepasi miqat, dia kena undur semula. Dia kena undur semula. Kena mengulangi ihram tu niat ihram maksudnya. Bukan pakai ihram. Pakai ihram tak apa mana-mana pun. Baik, apabila ada yang kalau ada orang tanya, bagaimana mungkin anda suruh dia kembali semula ke miqat pada anda
kata boleh nak pakai ihram tu. Di mana saja pun boleh. Tidak mesti di miqat. Ada orang tanya begitu. Ada beza tu niat ihram dengan pakai ihram. Apakah anda berdasarkan pendapat tersebut pada asar dari Ibnu Abbas? Lepas ni ada dari Ibnu Abbas dia sebut lepas ni. Atau dari sahabat lain. Atau berdasar pada qiyas. Jawapannya, apabila pendapat tersebut didasarkan kepada asar daripada Ibnu Abbas, maka itu bererti mengikut sunnah. Sebab Ibnu Abbas sebut tu daripada Nabi. Walaupun dia tak sebut Nabi. Baik. Jika dia kata, maknanya ada dalil lah Imam Syafi'i ayatnya, seseorang itu mesti ihram di miqat. Tu. Sehingga kalau terlepas kena undur semula. Mana dalilnya? Kenyataan daripada Ibnu Abbas. Jika orang itu kata lagi, sebutkanlah sunnah yang menyokong, mendukung, yang menjadi sandaran kepada pendapat anda itu. Jawapannya, kata Imam Syafi'i, tidakkah anda melihat bahawa ketika Rasulullah SAW menyuruh orang yang akan melaksanakan haji atau umrah agar melewati miqat, dia telah dikena lalu kok miqat yang telah ditentukan itu. Tidakkah Nabi suruh gitu? Kalau mari ke Madinah, mari ke Iraq, mari ke Syam, dia kena ada, Nabi sebut dah tu. Seperti kita bincang sebelum ni lah. Baik. Bukankah beliau menghendaki agar orang tersebut wajib terus dalam keadaan ihram dari tempat miqat sampai ke Kaabah lah. Sampai ke nak tawaf. Maknanya bila dia niat ihram di miqat, pada waktu tu dia dalam keadaan muhrim. Maka pakai ihram dia tu lah. Dia kena pakai tu. Sampai kepada tawaf di Kaabah itu. Barulah dia boleh bertahallul. Dia akan kata jawapannya, ya betul lah. Mana sesuatu boleh tahallul. Jadi maknanya daripada miqat itu sampai pada tahallul semua kena dalam keadaan berihram. Saya katakan lagi, menurut anda bolehkah orang tersebut dalam keadaan bukan ihram sebelum dia sampai ke tempat miqat? Dia menjawab, iya boleh. Misalnya kita pakai biasa, sampai tempat miqat baru kita salin. Biasa. Kalau orang buat tu, boleh atau tak ada masalah. Sebab ihram itu dengan pakai ihram, niat ihram, dia bermula di miqat. Saya katakan lagi kepada dia, menurut pendapat anda, saya tu maksud Imam Syafi'i lah, bolehkah dia menjadikan sebahagian safar itu halal, tidak ihram, dan sebahagian safarnya lagi ihram? Dia jawab, iya boleh. Maknanya safar kita daripada rumah kita ke tempat miqat tu dalam keadaan biasa. Kemudian daripada miqat, misalnya kita mari daripada Madinah kan, jauh tu. Nama dia? Bir Ali tu. Bir Ali. Ataupun dia panggil Dhul Hulaifah tu tak? Dhul Hulaifah tu kan? Bir Ali lah. Jauh tu daripada Malaysia. Pergi ke airport King Aziz dah. Di tu. Masuk Madinah sekejap. Lepas tu. Sekejap pun main juga lah kiranya tak. Daripada situ lagi ke. Berapa? 9 kilo. Dekat kan? Bir Ali 9 kilo. Okey. Naik batu lah. 9 kilo. Naik batu lebih gitu lah. Baik. Tak apalah. Cumanya. Maknanya boleh lah. Maknanya kita daripada rumah kita tidak pakai ihram daripada Madinah dah lagi. Sampai ke Bir Ali tu ataupun Dhul Hulaifah itu, situ baru kita start salin pakai ihram. Maknanya berapa tu, hampir 196 kilometer dah. Kemudian daripada Dhul Hulaifah ke 190 lebih tak silap ananya, daripada Dhul Hulaifah ke 200 batu. Maknanya 3-0. Lebih kurang tu lah. Mana jauh tu. Jadi maknanya separuh musafir dalam keadaan tidak ihram, separuh boleh. Dia kata boleh, tak ada masalah. Ni tak ada pertikaian sebenarnya ni. Dia kata boleh. Kata Imam Syafi'i lagi, saya kata lagi kepada dia, lalu bagaimana pendapat anda dengan seseorang yang melewati miqat, kemudian dia berihram, atau belum berihram, kemudian dia kembali ke miqat untuk berihram dari tempat tersebut? Ni soalan Imam Syafi'i tanya dia. Apa pendapat anda dengan seseorang yang melewati, di mana melepasi miqat itu, kemudian berihram atau belum berihram, kemudian kembali ke miqat untuk berihram dari tempat tersebut? Mana dia lepas, dia undur balik lah. Bukankah dia telah melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya, bahawa dia harus berihram dari miqat sampai dia tawaf di Kaabah, kemudian dia bertahallul lalu melaksanakan amal yang lain? Dia menjawab, ya boleh. Apabila dia berihram setelah melewati miqat, maka ihramnya dianggap sah. Dan dia tidak perlu mengulangi ihramnya dari miqat. Dia kata gitu.
Apa yang maksud dia? Mana dia terlepas daripada Bir Ali. Kalau kita ambil contoh Bir Ali, lepas daripada Bir Ali, situ baru dia start ihram. Bagi orang ni lah, hak sedang berdialog dengan dia kata tak apa. Dia tak perlu kembali semula. Tapi Imam Syafi'i kata tadi, suruh kembali semula. Kalau dia melepasi. Lepas dah. Lepas tahu mana ni, kalau dalam perinci ada ulama kata lepas sikit, bukan kata lepas jauh. Kalau lepas jauh misalnya nak sampai Mekah, dia kena pergi mikot terdekat dan dia kena bayar dam tu. Apa tu? Sebab lepas dia mikot sebenar bagi dia. Tunggu dia mari arah Madinah tu. Ada kata gitulah. Di sini. Jadi kalau mengikut Imam Syafi'i tadi kan, mana dia kena undur semula tu. Nah, dia kena undur semula, mula lepas. Tu. Kau tu khilaf pula tu, ada kata kena bayar dam tu, kira aku tu. Kena bayar dam sebab lepas. Isu dia sekarang ni masa dia lepas tu dia tidak niat ihram. Lagu mana pula? Tu tak ada masalah. Terlepas bah. Sampai 5 kilo lepas ke depan. Undur balik. Dan dia tidak niat ihram lagi. Bukan sekat bukan sepak dia hebat, mandu pun negara juga. Terabang mandu juga. Lepas. Dia undur semula. Tu tak kena. Sebab apa? Sebab dia tidak niat ihram lagi. Isunya niat ihram selepas tu. Ada yang kata kena bayar dam. Dah kena undur semula. Tapi setengah-setengah ulama kata tak payah. Sebab tu dia terlepas dengan tidak sengaja tu. Ada juga yang kata gitu. Maknanya hak ni bagi orang tu hak sedang berdialog dengan Imam Syafi'i, dia kata dia tidak perlu mengulangi ihramnya dari miqat. Nunggu lepas dah. Tak perlu undur. Tapi Imam Syafi'i kata kena ulang. Baik, tak apalah. Imam Syafi'i berkata, orang itulah tu kata tu dia berihram setelah melepasi miqat, maka ihram dia anggap sah dan dia tidak perlu ulang semula. Ini ayat perbezaan lah ni. Ni khilaf. Ana pun sempat tengok juga dalam 4 mazhab tu. Parah khilaf. Banyak khilaf. Kita tidak lebih secara khusus lah tu. Dia ada ana tu berapa 5 jilid. Tak ada tu 1 jilid tak? 4 mazhab. Kau berapa jilid? 4 jilid. Ana ni Arab 5 jilid ada. Ana tengok. Tengok pagi tadi tengok. Kalau terjemah mungkin lebih sekali. Dia banyak sebenarnya, kita tak tahu sajilid pun ada. Sajilid tu ringkas ya. Jadi banyak khilaf. Tak apalah, kita tidak nak itu. Di sini pun apa sudah ada khilaf dah ni. Imam Syafi'i berkata, Umar bin Dinar meriwayatkan daripada Tawus, kata Tawus, sesiapa menghendaki untuk berihram dari rumahnya, dia boleh melakukannya sebelum sampai miqat. Boleh? Barang siapa menghendaki memakai pakaian biasa dari rumah, kemudian dia menggantikan pakaian dia dengan pakai ihram ketika sudah sampai di Mekah, dia boleh juga buat begitu. Tapi kena ingatlah, bila kita pakai ihram rumah kita, tak boleh niat lagi. Dia niat ni di miqat itu. Sebab kita di KLA. Sebab tu masa tu boleh. Tak ada larangnya lagi tu. Masa duduk di KLA kan, pakai ihram. Tapi tak ada larangnya lagi tu. Akan tetapi dia tidak boleh melewati miqat tersebut kecuali dalam keadaan ihram. Maknanya kena niat ihram lah sampai situ tu. Tu. Dari Atta, ni kata Umar bin Dinar, inilah Imam Syafi'i begini. Sebab tu kalau dia lepas tu kena bayar dam. Dari Atta dia kata miqat di dalam haji dan umrah adalah sama saja. Barang siapa menghendaki berihram di belakang miqat sebelum sampai miqat, dia boleh melakukannya. Barang siapa menghendaki berihram ketika sudah sampai di miqat, dia boleh melakukannya. Akan tetapi dia tidak boleh melepasi miqat tersebut kecuali dalam keadaan dia sudah berihram. Berihram ni niat ihram dah. Bukan pakai ihram, niat ihram dah. Kalau tidak, kalau mazhab Syafi'i ini kena dah seekor kambing. Seekor kambing. Demikianlah pendapat yang kami yakini, kata Imam Syafi'i. Dari Jurayj kata, Atta berkata, sesiapa memasuki ihram haji selepas melewati miqat dengan sengaja atau tidak, maka dia wajib kembali ke tempat miqat lalu mengulangi ihram dari tempat miqat tersebut, kecuali apabila dia terhalang oleh sesuatu yang dia tidak boleh elak atau dikhawatirkan akan tertinggal dalam kumpulan haji tu, atau setelah itu dia harus membayar denda berupa seekor kambing. Inilah dalam mazhab Syafi'i. Sebab tu dia kena pastilah tu. Yalah, kalau ada pendapat lain tu kata tak payah bayar dam. Tak payah bayar dam, terlepas lain. Kalau lepas tu siapa ke lebih separuh tu, ada macam-macam pula pendapat situ. Lepas sikit 2-3 kilometer misalnya.
Orang panggil lepas dah kawasan tu. Tapi kalau mengikut ni, mazhab Syafi'i, tak boleh. Kena undur semula. Dan kena bayar dam. Saya kau kambing. Tu. Seperti itulah pendapat kami, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, gitulah pendapat kami. Iaitu apabila seseorang berihram setelah melewati miqat. Melewati makna melepasi miqat. Maka menurut kami dia wajib kembali ke miqat tersebut untuk mengulangi ihramnya. Selama belum dia melaksanakan tawaf ni. Maknanya selagi dia tak tawaf ni, kalau nak sampai dekat Mekah pun kena undur klik mula lah tu. Sebab dia mari ke Madinah, tak boleh nak pergi miqat tempat dekat dengan Mekah tu. Apabila dia sudah melaksanakan tawaf, maka menurut pendapat kami dia tidak usah kembali ke miqat, tapi cukup bagi dia bayar dam. Tu kalau dia sudah tawaf. Kita panggil tawaf ke dia tu? Kudum tu. Tawaf kudum dia panggil. Apabila dia tidak boleh kembali ke miqat kerana ada halangan atau kerana meninggalkannya dengan sengaja, maka menurut kami tidak ada yang boleh dilakukan kecuali harus kembali ke miqat dan kena bayar dam. Jadi kena bayar dam lah. Dia telah berbuat salah ketika meninggalkan kewajipan miqat dengan sengaja. Ni kalau dengan sengaja, ni hakik sengaja ni. Maka dia wajib kembali ke miqat tersebut apabila memungkinkan dia. Bila boleh pergi. Syaratnya jangan tinggal ibadat lain. Kalau tinggal tak boleh. Mana kalau dia kita tak tinggal selepas pada tu. Moga haji ni kan terbatas ke waktu dia. Gitu. Jadi ringkasnya Imam Syafi'i tak boleh. Gitulah. Mana kalau kita mengikat diri kita dengan mazhab Syafi'i dalam bab ni tak boleh. Sebab tu bagi Anas dia lah. Tidak suruh cuma mana nak Anas. Kita tengok pendapat mana. Asalkan pendapat terkuat, kita ambil. Dulu tak ada pun mazhab-mazhab ni. Kalau kita kata gitu, orang tu marah. Dia kata capur-capur. Tak lah. Dulu tak capur. Sebelum ada mazhab lagu mana? Khilaf. Dia benda khilaf. Jadi bila kata khilaf ni, kita nak ambil mana? Terserah lah. Bagi anak gitu. Kalau kita nak ikat, tak apa. Tapi jangan kita menyalahkan orang lain. Itu peringatan. Dia timbul dalam Syariduan. Timbul isu sebab sekarang ni ramai orang yang bila dia belajar tu dia agak tidak terikat lah. Sebagai contoh. Ni timbul ni sampai pada anak. Di mesej pada anak. Lepas maya maya fardu. Setengah-setengah itu doa sendiri zikir ramai. Berlaku gitu lah ni. Mana-mana masjid. Mana-mana masjid. Bangun, lepas tu dia semaya, sunat rawatib, dia berzikir. Kadang-kadang dia ramai juga doa sendiri. Timbul jadi isu. Apa jadi isu? Sebab tak faham yang asal. Dia tak tahu Rasulullah buat lagu mana. Jadi, bila dia tengok yang itu saja, dia anggap itulah Rasulullah. Bila buat ni rasa pelik. Tu bahaya tu. Sepatutnya kalau kita tahu asal, kalau kita nak buat hak ramai-ramai ada buat pun, kita jangan menyalahkan orang. Anda tidak nak bincang mana lebih afdal kau tu. Sekurang-kurangnya kalau duduk tahap tu pun, linet dah keadaan kita. Ni tak boleh. Tengok, dia kelih. Pagi tak boleh pun ada yuk kelihan hari. Jadi benda-benda gitu, kita ngaji. Sepatut kita, ni bak khilaf ni. Bak khilaf je. Jadi timbul. Orang kata gini, kena raya betul. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduh. Oleh kerana ibadat, kena rujuk pada asal. Nabi buat lagu ni. Lepas tu, tak ada pendapat ulama lagi. Tengoklah. Kalau ada, tak apa. Lepas tu kalau tak ada, lepas tu kita nak pergi juga ni. Itu kita sendiri. Atas kita. Lepas tu tengoklah saya tu hati mau ke tak. Gitu je lah. Ni jangan menyalahkan orang, jangan fitnah orang, tak baik. Itu jadi masalah lain. Imam Syafi'i kata lagi, sesiapa menempuh jalan laut atau jalan darat yang mana lalu itu tidak ada miqat, yang disebut oleh Nabi, maka dia boleh berihram di tempat yang sejajar dengan miqat-miqat yang telah ada. Boleh. Kawasan dia lalu itu tak ada miqat. Dulu mungkin Nabi sebut tu berdasar pada arah secara umum gitu ya. Lepas tu jalan raya pun tidak sebanyak seperti lan ni. Dulu pun keadaan orang panggil apa? Transport tu tidak secanggih sekarang. Mungkin zaman Nabi tu orang mari ke laut mungkin tak ada lagi. Mari nak mengerjakan haji mungkinnya. Baik. Kalau berlaku begitu, makna daripada kampung halaman dia mari tidak ada tempat miqat.
laluan dia tu, dia boleh bermiqat di tempat yang sejajar dengan miqat-miqat yang telah ada. Maknanya dia kena tahulah, maknanya jarak manakah miqat yang lebih dekat dengan laluan dia. Dia kira anggar jarak itu. Itu maksud dia. Jadi hak ni maknanya termasuk dalam orang yang nak pergi Mekah, dia kena ada pengetahuan tentang miqat itu. Dia kena ada pengetahuan. Tetapi kata Imam Syafi'i, dalam hal ini menurut pendapat saya, lebih baik ia berhati-hati dengan cara berihram sebelum sampai tempat yang sejajar dan miqat-miqat tersebut. Kalau boleh dia buat lebih awal lah. Sebab dia kalau dia tak boleh pasti, untuk ihtiyat, bercermat, mana kalau boleh dia turun daripada rumah dia tu, dia agak. Engkau tak tahu. Dia miqat kawasan, kalau boleh sebelum sampai di kawasan yang sejajar dengan miqat, mana dia ihram lebih awal. Itu lebih selamat. Tu kalau dia tak tahu tu, dia agak lah. Tetapi apabila ia mengetahui bahawa ternyata dia telah melewati miqat tanpa memakai pakai ihram, maka dalam hal ini dia wajib kembali ke tempat miqat tersebut atau dia membayar dam. Kalau dia tak boleh kembali, dia kena bayar dam. Tapi setengah kata kembali dan membayar dam, bukan atau. Khilaf pula situ tu. Imam Syafi'i berkata, Atta' berkata, sesiapa datang dari arah yang tidak ada miqat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, maka dia wajib berihram di tempat yang sejajar dengan miqat tersebut. Supaya tak adil lah. Mana kalau lepas, yakin lepas, kena undur semula dan kena bayar dam. Tapi ada setengah kata, tak payah, bayar dam saja. Ada juga. Khilaf pula situ. Tapi hak mazhab Syafi'i yang mula-mula tadi sebut pendapat tadi, kembali dan bayar dam. Saya kau kambing. Ni memang kambing semua ni. Sebut takut atau dam macam ada juga tidak dam pun. Boleh tengok dalam internet dia ada buat senarai dia ke ni betul macam mana. Terdapat hadis daripada Tawus yang diriwayatkan daripada Nabi SAW yang menerangkan tentang batas-batas miqat. Iaitu hadis yang sangat jelas maknanya serta tidak memerlukan takwilan lagi. Di mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud tempat-tempat tersebut yang disebutkan oleh Nabi itu adalah untuk penduduk negeri yang berkaitan dan untuk orang-orang yang datang melalui tempat tersebut. Walaupun ia bukan penduduk negeri tersebut. Bagi orang-orang yang berangkat haji. Sebab kita, kalau kita ni bukan laluan kita, Bir Ali tu asalnya. Tapi dah kita pergi Mekah Madinah dulu, mesti dah kena lalu tu. Tak ada dah jalan lain. Mesti lalu tu nak pergi Mekah. Kena miqat situ. Sebab tu kalau kita tidak masuk Madinah, kita mari nak pergi ke Jeddah ni lah. Apa ni? Tidak jalan tu lah maksudnya. Lain pula. Dia akan isytihar dalam flight tu kan. Kita ni siapa ke miqat ni. Ni dia panggil apa? Qarnul Manazil dah. Qarnul Manazil ni apa ya? Ana pun tak ingat dah. Ada catat baru ni. Sini. Dekat benar 9.4 kilo daripada Mekah. Qarnul Manazil. Tapi hak anda tahunya dalam penerbangan itu sebelum siapa lagi ayat lalu dah. Pakai niat lalu dah. Tapi lalu itulah. Tak niat lepas. Sebab tu dia ayat awal. Kita ni hampir sampai ke miqat. Dia sebut Qarnul Manazil lah. Dia sebut. Itu biasalah. Pengalaman Nabi tu. Jadi kita niat lah. Jadi walaupun tak siapa lagi pun tak apa. Boleh dah niat. Baik. Tu Jadi kami jelaskan di sini bahawa penduduk Iraq atau penduduk Syam apabila memasuki Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, kalau dia mari ikut Madinah, maka miqat dia adalah Dhul Hulaifah. Dia kira serupa dengan penduduk Madinah walaupun dia bukan penduduk Madinah. Kalau dia mari ikut tu, Bir Ali itulah Dhul Hulaifah tu. Begitu juga penduduk Madinah apabila dia masuk Mekah melalui Yaman. Kata dia pergi melalui jalan ke Yaman, dia masuk Qutub, maka miqat dia Yalamlam. Yalamlam tu lah.
Jadi sabda Nabi yang menyatakan bahawa penduduk Madinah berihram dari Zulhulaifah adalah kerana Zulhulaifah merupakan tempat yang mesti dilalui oleh orang dari arah Madinah bila nak masuk ke Mekah tu mesti lalu tu. Dan Zulhulaifah merupakan miqat paling dekat dengan penduduk Madinah. Paling dekat lah. Itu maksud dia. Sabda Nabi SAW yang mengatakan bahawa penduduk Syam berihram daripada Juhfah tu bukan Juhfah. Berapa 190 km lah lebih kurang daripada tak silap ananya. Daripada Mekah tu. Maksudnya adalah bahawa Juhfah merupakan tempat yang pasti dilalui oleh orang yang akan masuk Mekah kalau dia mari dari arah Syam. Dan Juhfah merupakan miqat yang paling dekat bagi orang yang datang dari Syam kalau dia lalu ke kawasan itulah. Ketika penduduk Syam pergi ke Mekah, mereka tidak mungkin melewati Madinah atau Zulhulaifah. Kecuali apa mereka belok ke arah jalan Madinah. Itu memanglah. Kalau dia mari daripada arah Syam, tiba-tiba dia kona pergi ke Madinah, memang dia kena Bir Ali lah. Miqat dia tu. Begitu juga sabda beliau tentang penduduk Najd dan Yaman. Mereka pasti melalui miqat yang telah disebutkan oleh Nabi SAW ketika mereka nak menuju ke Mekah. Dengan demikian, maka penduduk Najd ni sebenarnya satu pendapat ahli bahasa Arab mengatakan Najd ni dia untuk kawasan tanah tinggi. Najd, kawasan tanah tinggi. Penduduk Najd dan Yaman miqatnya Qarnul Manazil. Apabila mereka merasa berat untuk melewati Yalamlam, kerana miqat Yalamlam hanya untuk penduduk Yaman. Yaman pedalaman dan orang-orang yang melewati tempat tersebut, dia boleh guna Qarnul Manazil. Kalau nak guna Yalamlam pun boleh kot. Ya. Walaupun Yalamlam tu hanya untuk penduduk Yaman, hak kawasan pedalaman. Maknanya ada pula bahagian-bahagian dia. Langkahnya gini ya. Bila kita nak terlibat dengan amalan ni, kita kena tahu arah mana kita nak lalu. Boleh tengok lalu dalam betul. Boleh tengok. Video sebenarnya tengok. Ya, tengok tokoh antara Mekah ikut kita tu berapa. Dia gini je tak? Dia mudah benar. Zaman kita lah ni sebab dengan adanya panggil maps kan, kita boleh tahu. Contohnya, masa anak duduk Madinah kan, memang Bir Ali. Kita boleh lalu, kita buat lalu. Kita tarik kan. Kita duduk lokasi kita ni, kita tarik, kita pergi sini. Mana lebih jauh? Memang betul. Dulu tak ada jenis gitu. Memang betul. Hak ni paling dekat. Misalnya kita buat konon mana tu memang jauh. Duduk Madinah. Hak ni. Memang jelas. Sebab itulah orang mari ikut mana pun. Dia boleh tag. Dia boleh mana melalui map tu. Okey. Dia tarik lah. Kalau dari tempat dia ni, kalau nak pergi ke Juhfah. Lepas tu buat dia tengok mana paling dekat. Tu yang kedua. Paling dekat tu, lah ni dia paling dekat. Tidak jadi mutlak pula. Sebab apa? Sebab dia melibatkan pola jalan raya. Betul lah. Sebab kalau kita tengok map ni, dia bukan kira atas jalan raya, dia kira atas tu. Atas apa? Udara tu. Tapi bila kita menggunakan jalan darat, dia tak ambil kira tu. Sebab itulah, kalau maps ni, anda tengok, kita minta, mana dia ada buatkan dengan kapal terbang, ada buat dengan kenderaan darat. Kita ambil kenderaan darat. Dia tahulah jalan mana kita guna, dan situ dia ambil kira paling dekat mana. Dia tak kira kalau orang guna kapal terbang, memang dia akan royak direct gitu, straight itu, tak ada mana-mana. Dah, kita tak ada. Dia ada, mudah je tu. Guna map je. Boleh tahu kan. Cumanya kita tengoklah rombongan kita bah, dia kata kita lalu kot ni. Tak apalah. Ya kita tahu. Isu itulah timurnya, kalau tidak lalu kot miqat, aku nak tengok. Agak-agaknya kawasan ni kira sejajar tu, maknanya jarak tu sama. Daripada Madinah jarak tu sama. Walaupun tidak di miqat. Boleh niat dah miqat pun. Itu yang dimaksudkan di sini. Lepas tu soal lagi. Ni ringkas saja ni. Kita ambil soal lagi. Masuk Mekah tanpa niat haji atau umrah. Ni. Dia masuk Mekah. Tapi bukan kerana nak buat haji atau umrah. Nak pergi tawaf. Tawaf sunat. Baik, tak apalah. Kita tengok sini. Imam Syafi'i berkata. Sini dia pakai terjemuh tu. Dia tak mari ayat Quran lah. Surah Baqarah ayat 125 tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Boleh rujuklah surah Baqarah ayat 125. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas tu wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla
Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lit-taifin wal 'akifin wal ruk'is sujud. Al-Baqarah ayat 125. Maksud dia gini, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa id, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, al-bait itu maksudnya Baitullahil Haram, masabah. Masabah di mana tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Wa amna, masabatan linnas wa amna, tempat berkumpul dan tempat aman. Dan jadikanlah wa ahidna tu ila Ibrahim wa an tahira wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kamu maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat sunat kan. Kalau kita lepas tawaf kan kita semaya situ, sunat tu. Tak buat pun tak apa, tapi rugi. Kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Wa ahidna tu asal mana ahida ni, mana kami telah berjanji. Tapi di sini makna kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahira, bahawa kamu berdua bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf, ya itikaf, rukuk dan sujud. Mana hak ni dia melibatkan bahawa kena ada satu kelompok yang mengurus tanah haram untuk jaga kebersihan dan sebagainya. Hak itulah ni peranannya siapa? Saudi lah. Moga kebetulan. Dua tanah haram bukan duduk di Malaysia. Nah, duduk di Saudi Arabia. Malaysia bukan, ya juga ujung tu. Cuma tu Saudi Arabia, di Malaysia. Jadi dia kena urusnya. Ana sebut tu bukan apa, sebab timbul isu peringkat antarabangsa. Ada memang dari segi pekahnya, dua tanah haram itu sebenarnya kira milik umat Islam lah. Dia isu besar ni. Turki pernah minta supaya dibuat giliran mengurus dua tanah haram. Iraq pernah minta. Iraq saya kira lah, dia ada maksud dia. Turki pernah minta. Dan beberapa negara teluk, hak tidak Saudi, minta. Atas alasan itu adalah tanah haram umat Islam. Sebab terbukti sekarang ni Ana sebut ni tanpa Ana melihat pada isu-isu yang kita tak tahu. Dia masing-masing orang yang pergi umrah haji ni melahirkan rasa tak puas hati pada kerajaan Saudi kerana dia gagal kawal kos hotel. Kos penerbangan sama ya. Mana-mana hotel standard, bukan kerajaan Saudi yang menentukan kos tu. Kos hotel, bayarkan kalau musim haji, makan air misalnya, contoh yang Ana buat. Bukan buat kajian pun, kita tanda beberapa kali kita pergi Menggana, pergi 7 kali juga. Kita tanda. Kalau musim ni jadi berapa harga? Misalnya air orang biasa. Hak biasa ni ke 9 ya, 5 ya. Musim haji naik sampai 18 ya, 20 ya. Sekali ganda lebih. Hotel tauhid tu biasa kita pernah 8,000 ya tak? Sebilik jadi 50,000. Musim haji. Bulan Ramadan gitu juga. 10 hari jadi naik 50,000 lebih. Padahal 8,000 ya hari biasa. Berapa jadi naik berapa kali ganda? Kenapa kajian tak kawal harga? Kesan dia ke dia? Menyusahkan orang nak pergi mengerjakan haji. Kajian Saudi buat syarat mesti ada hotel. Kalau tidak tak boleh visa. Nah. Jadi hotel tu mahal gitu mu. Jadi keadaan kegagalan kawal tu ni Anda sebut ni isu antarabangsa menyebabkan jadi istitaah tu jadi semakin sempit. Hak orang panggil kemampuan pergi haji dia sempit, apa kos? Apa kerajaan Saudi tak boleh kawal kos? Sedangkan kerajaan Saudi mendapat untung setiap hari. Ada semacam pergi, berjuta-juta orang pergi, 12. Dia mendapat Saudi ni besar tu. Cuba kira lah, kalau setahun berapa dah mayar sekali pergi ni, berjuta-juta sekali masuk, tobik masuk, nak hari. Cuba kali dengan setahun. Mana pendapat terbesar situ tu. Hasil duit luar masuk tu. Perniagaan hotel paling maju di dunia di dua tanah haram. Hotel saja kira. Kalau kita tengok daripada pandangan atas ni melalui satelit itu, hotel saja. Makmur sungguh. Tetapi kajian tak boleh kawal. Jadi isu dunia menyebabkan orang nak pergi mengerjakan haji, kos dia terlalu besar. Sebagai contoh, kalau dulu pok Pakistan pergi, tak ada hotel pun boleh gila tak boleh lah. Pok dia, nak ada hotel mesti, syarat dia. Mungkin kajian Saudi buat gitu. Dia takut merempak lah alasan dia. Takut tidur kaki lima menyusah buat dia. Dulu buat Pakistan, tidur dari bukit ya. Biasa. Masalahnya hotel terlalu mahal telacuk. Lah tu kata tu jadi kenapa berlaku begitu, pelik lah. Sebab itulah kajian tuntut tu misalnya Turki pernah minta lah dia urus penggiliran, buat penggiliran.
Nak tengok lagu mana. Sekarang ni jadi seolah-olah macam dia tu milik dia, bukan milik umat Islam. Ana duk fikir-fikir pun sebab gini ana unggulan ni tak siap lagi, mungkin setahun tahun depan akan siap keseluruhan prasarana dia tu mengikut seorang pengurusi haji. Hak dia bertawa jangan pernah tanya dia kata Ustaz Din dijangka bila siap semua tu hotel tu dijangkanya umrah pun mungkin mencecah 30,000 bila siap. Oh kalau gitu berat benar lah. Berat benar. Dalam ni berapa dah? Naik sakit lepas Covid pun naik sampai 7,000 daripada harga biasa. Lah ni kalau orang sebut 7,000 tak apa nak percaya dah. 10,000, 9,000 tu murah dalam ni. Tu kan. Anak pergi 5,500 dah lagi. Sebelum Covid. Pun memang sebab tu Tabah Haji kata kalau 4,000 ke bawah tu tak logik. Dulu. Lah ni 7,000 tak apa logik dah. Dulu haji dia tahu lah 88 enggak lah ni paling kurang lama 13 iyalah tu lah dia kalau kita mohon lah ni kalau kita mohon kita tak siapa nama mohon 10,000 33 kalau mohon dah nama tak naik. Maknanya berapa kali ganda? Sekali ganda lebih. 33.3. 13. 50,000. Kau hak 33 ni mana hak biasa patekih mohon dia. Beginilah pakai tunggulah. Kalau ada duit okey tak ada masalah. Boleh. Sebab nak tunggu ni, dia kata, ni cucu dia tua pula. Tengok ke tarikh, 30 tahun ke depan. 1 tahun lebih pada. Ya, betul. Dia sebenarnya gini, haji ni, dia tengok juga. Syaratnya duit dia cukup dulu dalam bank. Lepas tu dia kadang-kadang tak mesti pun. Hak dia tu orang panggil secara, cara umum ya. Tidak mesti. Pekakak anak tu kalau tengok mula-mula 30 tahun lebih, tiba-tiba 2 tahun boleh dah pada. Tak apa mohon-mohon ke apa pun. Dia tengok keadaan. Sebab tu bagi anak benda ni cukup syarat dulu. Cukup syarat. Lepas tu niat molek. Gitulah. Okay, baik kita ya. Dia tulis cucu anak 70 tahun. 90 tahun. Dalam sistem dia. Dia umur 90. Baru boleh. Mana kalau 2 tahun lepas. Jadi kalau nak mahu esok, lusa, 100 tahun. Sebab dia banyak sebab lah. Sebab anak tanya saya tu dia faktor orang tolak, faktor guna banyak kau, faktor mati, hak mohon banyak kau. Lepas tu faktor dia panggil kota hak tidak rasmi, ada juga kota menteri kadang-kadang. Dia adalah cara dia tu. Sebab tu kadang-kadang tidak dijangka. Sepatutnya kakak anak boleh awal. Sedangkan kakak ipar dia lebih senior pada dia pun tak boleh. Pada semua cukup salah. Kalau pitih pun cukup dah lah tu. Tengok keadaan. Ini rezeki lah. Rezeki. Gitulah. 10 tahun. Sebab kita tak nak kata juga pada kerja kalau tak buat kota, tak muat Mekah. Dia kota tu berasal pada jumlah penduduk tu. Jumlah penduduk. Supaya dia Indonesia. Patut dia buat berapa? 200 juta lebih. 200 juta lebih. Nasabah lah kalau kota dia pun tinggi. Enggak kita ni 35 juta tak. Nasabah lah 30 ribu. 31 kalau baru ni. Lebih kurang tu lah. 1%. Lebih kurang. Anak pun tak faham 1%. Tapi maknanya gitulah. 30,000. Sebab ada saya nak kata mungkin 31. Wallahualam. Lebih kurang gitulah. Dengan nisbah pada jumlah penduduk. 200,000 lebih. Sebab tu gelewak pun dia sana. Ramai. Paling ramai lah. Ramai ni 200 juta lebih ni. Dia lah negara dia besar. Pula saja pun berapa ribu. Pula dia saja. Baik, cuba saya ambil sikit lagi. Kita ambil sikit lagi. Satu poin lagi. Imam Syafi'i berkata, yang dimaksudkan dengan mazhabah dalam ayat ni,
Masabah tu anak terima tadi dengan maksud tempat berhimpun. Menurut bahasa Arab, suatu tempat di mana manusia berkumpul, masabah itu. Kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing, lalu kembali berkumpul lagi di tempat tu. Gi Mekah, gi Madinah, balik mari pula. Nah, kadang-kadang setengah tu, siapa Mekah, gi Madinah. Balik ke Mekah pula. Jadi masabah, tempat berkumpul. Lepas tu gi, tahun 2-3 tahun, gi pula situ. Hak gi Mekah dah ni pun. Kadang-kadang nak tahu gi. Masabah. Tempat orang akan berkumpul, lepas tu lama berkumpul pula. Sebab itulah hadirat dia, kalau kita tengok dalam internet ni, disebut tempat paling makmur di muka dunia ni memang Mekah Madinah. Di sini lain tu orang cuba nak buat tak jadi, orang tak pergi ke dia. Kashmir tu Jamil kot, bukan orang pergi nak tahu. Tapi Mekah Madinah ni, sebab dia pergi tu atas dasar agama. Paling ramah, pelik. Tak boleh nak tanding itu. Sebab tu dulu Abraham nak marah tu. Dia buat tempat dia, orang tak pergi. Yalah, mungkin setengah itu dia melihat dari sudut keuntungan dari segi pelancong lah. Keluar duit masuk tu. Situ saja banyak mana kan. Baik. Jadi Allah berfirman, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, sedang manusia sekitar rompak-merompok tu. Itulah ayat tu. Ayat apa ni? Surah Ankabut itu. Ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna apa tu? Haraman amina. Tidak, mereka tak tengok ke penduduk di tanah haram di sekitar itulah bahawa Allah jadikan tanah haram tempat yang tak berlaku tu perkara gitu tu. Kalau berlaku pun di luar kawasan-kawasan tu. Aman tempat tu. Sedangkan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Mana orang di sekitar mereka tu yutakhattaf. Ceroboh hari ni, ropok, balas dendam berlaku di sekitar Mekah dak. Dia tak tengok ke? Afabil batil yu'minun wa bi ni'matillah yakfurun. Apakah mereka percaya kepada perkara yang tak betul? Tu. Dia sekat tu ya situnya, dia tidak tu ni ana ambil ayat yang penuh lah. Apakah mereka tidak percaya tu? Ataupun mereka percaya pada hak tak jelas, hak tak betul, afabil batil yu'minun, dan mereka kufur wa bi ni'matillah yakfurun, dan mereka kufur dengan nikmat Allah. Bapa tak percaya tu. Sepatutnya mereka hargai, jangan buat maksiat dalam tanah haram tu. Jagalah tanah haram tu biar molek. Maknanya isyarat ayat ni tak menasabah tanah haram penuh dengan berhala tu. Benda syirik tu. Tak boleh fikir kan. Nah, bapa ni maknanya sekurang mikir bapa tempat kita Mekah ni tak. Jadi tak ada tu orang panggil merompok, membunuh hamil duduk situ. Daripada dulu lagi. Sepatut kena fikir tu. Allah juga berfirman pada Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya, dan berseluruh kepada manusia untuk mengerjakan haji. Nescaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ni biasa tu Imam baca itu ni. Wa ala kulli dhamirin. Lagu mana? Tu kan. Bila diseru dan akan berserulah kepada manusia. Apa ni lagu mana ayat tu? Wa'adzim finnas. Wa'adzim finnas. Tu ayat tu kan. Tu. Nescaya mereka akan datang. Bila kamu seru mereka, ajak mereka akan datang bunyi. Walaupun dalam keadaan berjalan kaki. Dulu kalau kita tengok di Bukhara, ni pengalaman Imam Bukhari, jalan kaki berbulan-bulan dengan mak dia, dengan abang dia, dengan orang kampung dia. Jalan kaki. Dan dia kata itu latihan dia untuk cari hadis. Lepas tu dia sebulan cari hadis sehadis. Dia jadi ada stamina apa-apa. Kesal daripada bermusafir nak mengerjakan haji. Bukhara tu. Pergi ke Mekah jalan kaki. Dia dengan orang kampung dia, mak dia, abang dia kata gaih dia tak ada dah. Dia kata itulah yang menguatkan fizikal dia untuk cari hadis sampai sebulan jalan nak cari sehadis. Itulah antara latihan dia mengerjakan haji. Dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Min kulli fajjin amik. Yang disebut nak. Dari setiap pelusuk negeri. Imam Syafi'i berkata lagi, saya mendengar sebahagian ahli ilmu yang saya percayai. Mereka menyebutkan bahawa ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim AS untuk menyeru manusia supaya melaksanakan ibadah haji sebagaimana terdapat dalam surah Al-Hajj, maka Nabi Ibrahim berdiri di suatu tempat lalu berteriak, Ibadallah,
Ibadallah tu dia ada takdir tu. Kalau orang ngaji bahasa Arab, bila kata ibadallah, mana ya ibadallah. Dia ada ya, dia buat. Biasa orang Arab gitu. Dia harah hazab, dia panggil hazab apa ni? Harfun nida. Dia buat. Tiba-tiba tubik bagi datah. Ayat lagu mana bahasa Arab? Ibadah. Tak. Dia bahasa Arab ni bila sebut ibadah tu maknanya ada tu yang dibuat tu kalimah tu. Apa yang dibuat? Ya ibadallah. Kamu nada ni kan bila dia betul idhafah, kan dia kena bagi datah. Ya Muhammadun. Tapi kalau kita sebut ya Rasulullah. Rasulullah adalah tak boleh Rasulu. Tu cara dia. Oh kita banyak benar salah dalam ketubuhan ni. Ya Rasulullah semua salah. Dia kena ya Rasulullah. Ibadallah mana ya ibadallah. Ajibu da'i Allah. Sebab dia terjemah wahai. Sebab apa terjemah wahai tu? Dia ambil kira yang dibuang tu. Biasa orang Arab kecek gitu. Wahai hamba-hamba Allah, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah. Maka seluruh manusia menambut seru. Ini orang panggil berkat doa Nabi Ibrahim ni. Wahai seluruh manusia, sambutlah seruan ini. Maka seluruh manusia menyambut seruan ini. Sampai seorang anak yang masih ada di tulang sulbi bapanya atau yang masih ada dalam rahim ibunya. Barang siapa berhaji ke Baitullah, berarti dia telah memenuhi seruan Nabi Ibrahim dan telah memenuhi panggilan. Mereka mengatakan labbaika da'iya rabbana labbaik. Boleh kita kata gitu? Labbaika da'iya rabbana labbaik. Kami datang memenuhi seruan orang yang menyeru Tuhan kami. Jadi Nabi Ibrahim menyeru masyarakat supaya menyahut panggilan Tuhan. Kami menyahut panggilan orang yang menyeru supaya kami sahut panggilan Tuhan. Itu makna labbaika da'iya rabbana labbaik. Tapi kita tak baca dah hak ninya. Labbaik Allah. Kita terus pergi kepada hak tu. Labbaik Allahumma labbaik. Ya? Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Orang bercucur air mata. Apa kita pergi tu nak? Baca dalam keadaan menghayati tu. Anak pun bahasa nak pergi pula nak. Lama cuti. Dah daripada Covid. Sebelum Covid lagi tak pergi. Mari dulu pun. Minggu lepas pada. Mari ustaz kita pergi percuma. Kata biarlah dulu. Kata. Amba nak sesar banyak kau. Dia nak pergi percuma yang pergi kan. Kata boleh kena kedua orang. Nampak rutin tu. Ada kata boleh. Sat pun tu ke seorang. Seorang biar dulu kata. Nah ayatnya. Mana ada sama orang nak itu tu. Maknanya kalau kita boleh pergi tu molek lah. Tak ada pergi. Kita pun ada urusan. Tak ada nak pergi. Tapi kukuk mana pun labbaik ni. Nah, dia kalau kita faham molek. Kita ngaji. Banyak dekat apa kita pergi. Kita akan terasa lah. Ni kalau pergi tak tahu apa-apa. Pergi duit sawakok dulu. Misalnya tu. Oh, tak ada labbaik dah, tak asal apa pun. Ni kesal dia ni. Dia secara peribadi lah. Kita klik nak tubik pada Madinah ni. Kita tak boleh tentu lagi tahu boleh mari. Perasaan kita tu. Begitulah juga. Kalau kita baca sejarah sahabat Nabi bila duduk di Mekah nak klik Madinah tu. Menangis jalan-jalan ni. Teringat dah lah kapal halamnya kita. Kita kena halal dulu. Lepas tu Nabi kata orang berhijrah Madinah tak boleh. Tak boleh balik ke Mekah. Kecuali selepas Fatih Mekah tu lain cerita. Orang duduk selepas Fatih Mekah pun tak boleh lagi duduk di Madinah tu. Sebab Mekah sudah jadi Darut Tauhid tu. Itu hukum suatu ketika dulu. Allah ni tak apa lah. Tak boleh kita kata orang duduk Mekah tak boleh pindah duduk Madinah. Allah ni. Orang tak akar tu lah ni. Begitulah. Jadi Allah Azza wa Jal berfirman, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan. Orang sanggup di mana mampu. Sanggup mana mampu. Iaitu orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah itu. Gitulah. Jadi selepas tu kita sambung semula. Kita berhenti setakat tu.